Kalau kita nak suruh bernilai di sisi Allah, gunakan untuk mentaati perintah Allah. Pakaian kita, guna pakaian untuk mentaati perintah Allah. Jangan sampai peringkat pakaian kita ni jadi hina dina. Jadi hina dina. Kenapa dia buat maksiat pada Allah? Dalam syurga ni ada satu pohon nama dia Tuba. Kita berniat, ya Allah, lama dah tak makan musangking. Misal contohnya. Dalam syurga ni, teringat makan musangking. Keluar pohon buah musangking. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita, sehingga kan kita diberi kesempatan lagi pada kali ini untuk kita berbicara tentang mengenai nikmat-nikmat yang akan kita kecapi dan kita akan dapat setelah mana berlakunya kematian dalam hidup kita ini, dan setelah mana kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Kita semua maklum bahawa lepas pada kita hidup di atas dunia ini, kita akan hidup lagi di alam barzah. Di alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia ini. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita akan hidup lagi di alam mahsyar. Alam yang jauh lebih besar daripada alam barzah itu. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita akan hidup di alam mahsyar. Kemudian kita akan hidup lagi di alam yang jauh lebih besar, itu alam syurga ataupun alam neraka. Syurga neraka ni Allah jadikan satu penempatan yang terakhir dalam perjalanan kehidupan kita ini. Setelah mana kita hidup di dunia, kita akan hidup lagi di alam barzah. Kemudian kita akan hidup di alam mahsyar. Kemudian kita akan hidup di alam yang disebut dengan syurga ataupun neraka. Kita bercerita tentang mengenai suasana inilah. Suasana di mana kita akan dipanggil dan kita akan dijemput oleh Allah untuk kita meneruskan perjalanan hidup kita ini. Pada kali ini, para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita akan berterusan untuk bercerita tentang mengenai hari ini pakaian-pakaian ahli syurga pula, yang kita sambung dalam perbincangan kita sebelum daripada ini, bercerita tentang mengenai bagaimana pakaian yang kita akan pakai di dalam syurga Allah. Ini kalau sekiranya kita dapat nikmat ahli syurga lah. Kita dah sebut dah bagaimana sengsaranya ahli neraka dan makanan, minuman, pakaian ahli neraka. Kali ini kita akan bercerita tentang mengenai pakaian ahli syurga berdasar pada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerita pada kita supaya kita datang perasaan rasa tamak terhadap inginkan syurga. Kita minta dijauhkan kita daripada dihumban ke dalam api neraka Allah. Bagaimana cara Allah cerita pada kita tentang pakaian ahli syurga ini? Kita boleh tengok dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-31. Di mana dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-31 ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu hasunat murtafaqa. Ini kan semalam kita baca surah Al-Kahfi kan, dan bila kita baca surah Al-Kahfi dalam ayat yang ke-31 ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut ulaika lahum jannatu adn. Di sana kami telah sediakan bagi mereka-mereka yang syurga Allah, ya adnin. Syurga tu dalam keadaan yang sejuk, mengalir di dalamnya min tahtimul anhar. Syurga adnin yang mengalir di dalamnya, yang anak-anak sungai ataupun sungai-sungai yang di bawahnya dalam syurga itu dihiasi dengan apa dia? Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Yang dihiasi dengan gelang-gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau daripada sutera yang halus dan sutera yang tebal.
Ini pakaian ahli syurga ni, mereka nya pakai gelang-gelang emas. Dalam syurga ni, ahli syurga ni, tak kira orang lelaki ke orang perempuan ke, Allah sediakan pada mereka pakaian yang indah dengan gelang emas, dan mereka ni memakai pakaian yang warna hijau. Pakaian sutera yang berwarna hijau, daripada sutera yang halus dan juga sutera yang tebal. Dua-dua ni, sutera yang lembut dan sutera yang tebal itu, dalam keadaan mereka sedang mereka duduk sambil bersandar di atas singgasana yang indah. Tuan-tuan rasa sutera di atas dunia ni kan? Sutera atas dunia ni pun kita rasa lembut lah. Kalau orang rumah kita pakai sutera, cuba tuan-tuan ambil sutera tersebut. Walaupun sutera itu daripada negara China, ataupun sutera itu daripada negara Turki dan seumpamanya. Cuba kita pakai, letak pada orang perempuan yang dia pakai pakaian tu. Lembut je. Dan dia jadi ubat pada orang perempuan yang memakaikan sutera. Tu di dunia. Di dunia Allah jadikan demikian pada mereka yang memakai pakaian sutera ini. Dalam syurga nanti Allah bagi pada orang lelaki dan orang perempuan memakai gelang-gelang emas. Dalam syurga. Bila dalam syurga tu pakai gelang emas dan juga yang disebut dengan pakaian kain sutera. Kain yang lembut ini sendiri. Sedangkan mereka sambil duduk bersandar di atas singgasana yang indah. Waktu mana dalam syurga tu mereka bersandar dalam syurga tu dalam suasana yang di atas singgasana yang indah, dan itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang paling indah yang Allah jadikan pada yang disebut dengan ahli syurga ini sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa hasunat murtafaqa, dan dalam keadaan tempat rehat yang paling terindah yang Allah sediakan pada mereka tersebut. Ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang mengenai bagaimana keadaan orang yang Allah jadikan pada mereka, orang yang berada dalam syurga Allah, pakaian-pakaian yang mereka pakai. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-23, Allah Subhanahu Wa Taala cerita lagi, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihat, dan sesungguhnya Allah telah memasukkan orang yang beriman pada Allah dan orang yang beramal saleh, jannatin tajri min tahtihal anhar, di dalam syurga, yang dalam syurga itu mengalir anak-anak sungai yang banyak, anak-anak sungai ataupun sungai yang indah, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a, dan mereka dipakaikan perhiasan dengan gelang-gelang emas. Ahli syurga ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada dia pakaian yang dia pakai pada tu badan dia tu gelang-gelang emas yang cantik, wa lu'lu'a, dan juga daripada emas dan juga mutiara-mutiara, walibasuhum fiha harir, dan pakaian yang mereka pakai itu daripada sutera-sutera yang indah. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, nak sebutnya, orang tanya pada kita, kalau dalam syurga nanti pakaian macam mana Ustaz? Pakai baju macam mana? Pakaian macam mana? Yang pertama, Allah pakaikan pada kita gelang-gelang emas. Gelang-gelang emas. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Cuma orang lelaki di dunia diharamkan. Tetapi dalam syurga nanti Allah pakai. Oleh kerana kamu haram di dunia, tetapi Allah halalkan untuk kamu di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti bila masuk dalam syurga Allah. Waktu orang lelaki jangan pakai pakaian yang disebut dengan sutera di dunia ataupun gelang pakaian emas. Haram hukum dia kita pakai. Orang lelaki demikian. Tapi orang perempuan Allah bagi. Kalau ditanya kenapa orang perempuan Allah bagi, manakala orang lelaki Allah larang. Kerana emas dan juga sutera ni dia melambangkan kepribadian yang lemah lembut. Orang lelaki tak boleh dilambangkan dengan lambang pakaian yang lemah lembut. Kerana orang lelaki ni dia kena pakai pakaian yang nampak tegas, nampak dalam keadaan berdisiplin, nampak dalam keadaan pakaian dia mesti pakaian yang tidak melambangkan orang perempuan. Itu diajar demikian. Kalaulah lelaki memakai pakaian lambangan orang perempuan, menyebabkan pribadi dia pun akan jadi pribadi macam orang perempuan. Yang dia menyebabkan Islam dia kata, orang lelaki tak payah pakailah macam orang perempuan. Orang perempuan boleh pakai. Kenapa boleh pakai pakaian ini? Ini lambang orang perempuan, kecantikan dia. Tapi bila masuk dalam syurga nanti, orang lelaki, orang perempuan Allah bagi dua-dua pakai.
pada diri kamu. Sama ada emas, kamu boleh pakai. Sama ada yang disebut dengan kain sutera, kamu boleh pakai. Siapa yang bagi pakai ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu siapa yang nak pakai pakaian emas dan kain sutera di dalam syurga nanti, orang lelaki jangan pakai di atas dunia. Kalau kamu pakai di atas dunia, kamu tak boleh pakai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kaedah pada diri kita lah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cerita pakaian dalam syurga nanti, kamu akan pakai apa dia? Yang pertama emas, kamu boleh pakai. Hama ada gelang-gelang. Allah lambangkan lambang kemewahan pada orang lelaki bila berada dalam syurga Allah. Pada orang perempuan sama juga. Lambang kemewahan yang Allah jadikan pada orang perempuan dengan pakaian demikian. Kemudian manakala sutera Allah bagi pada orang lelaki, kerana dalam syurga nanti tak perlu lagi dah nak tunjuk kelakian ataupun tak perlu lagi nak tunjuk keperempuanan. Dia jadi demikian. Bila dalam syurga nanti Allah jadikan semua dalam hidup kita ni dalam keadaan diberi kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berjayalah. Kerana dunia ni tempat ujian. Manakala akhirat dalam syurga tu tempat kemenangan. Sebab tu kita kena faham demikian. Bila kita hidup di atas dunia ni, kita akan diuji di berbagai-bagai ujian yang Allah jadikan. Dengan tujuan apa dia? Untuk Allah nak bagi kemenangan di akhirat nanti. Kalau kita boleh tahan, kita boleh sabar, kita boleh teguh dengan ujian yang Allah jadikan pada diri kita, kita boleh menahan diri kita ni dengan ujian-ujian ini, insya-Allah kita akan dapat nikmat bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Tapi kalau atas dunia ni kita tak sabar dah. Atas dunia ni bila diuji dengan ujian itu, cepat nak mengeluh. Cepat kita dalam keadaan kita lemah. Cepat kita berputus asa dengan Allah. Masuk dalam kubur nanti, kita tak dapatlah nikmat. Tak dapatlah di padang mahsyar nanti pahala-pahala yang banyak untuk kita masuk dalam diri kita di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila dalam syurga nanti kamu akan berada pada tempat wahasunat murtafaqah. Allah sebut itulah tempat yang kemuncak kerehatan. Dia panggil kenikmatan dalam hidup kita ni paling kemuncak pada diri kita dapat bila dalam syurga. Segala benda yang di atas dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala tak jadikan nikmat syurga. Tak jadi lagi. Tapi semi kepada nikmat syurga. Kadang-kadang kan kita kata Allah nikmatnya atas dunia ni. Tak boleh lawan lagi nikmat dalam syurga Allah. Tak boleh lawan lagi nikmat dalam kita panggil wahasunat murtafaqah. Tempat yang paling tempat yang terbaik, istirahat yang paling indah dalam hidup sebagai seorang mukmin. Ni digambarkan demikian. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, ada satu peristiwa berlaku, seorang telah menghadiahkan satu barang yang diperbuat daripada sutera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang jumpa dengan Rasulullah, dia bagi hadiah sutera pada Rasulullah. Kain sutera pada Rasulullah. Barang tu cantik sangat. Barang tu dalam keadaan elok sangat. Sehingga para sahabat yang ada pada masa itu saling bergantian untuk melihatnya. Kain sutera tu lembut sangat tu. Sahabat-sahabat pakai ambil. Kemudian bila ambil kain tu, masing-masing tengok je kain. Allah cantiknya kain ni. Masing-masing puji. Dia panggil demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok sahabat-sahabat macam takjub tu. Rasulullah tanya pada sahabat, adakah kamu semua tertarik pada benda ni? Kamu rasa macam mana? Kain ni kamu tengok rasa ni seronok ke? Sampai kamu nampak macam takjub pada kain ni? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Sahabat-sahabat jawab, ya Rasulullah. Allah kami kalau boleh dapat ni, macam kamu dapat ni kan, seronoklah. Ialah macam kita kan, kadang-kadang orang datang bagi hadiah pada ustaz, bagi hadiah pada ustazah. Bagi hadiah tu, kawan-kawan ustazah ni, dia tengok, oh seronok ustaz. Bagi hadiah cantiknya, hadiah untuk ustaz. Hadiah untuk ustazah, misal contohnya. Kadang-kadang ustazah ni ditanya balik, nak ke hadiah ni? Rasulullah dengan sahabat-sahabat begitu. Sahabat-sahabat, Rasulullah kata, kamu kagum ke dengan orang yang bagi hadiah pada barang yang orang bagi hadiah pada aku ni? Rasulullah tanya pada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat jawab, ya Rasulullah. Pelik ya Rasulullah, kagum Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda. Rasulullah sebut, demi yang jiwaku dalam genggamannya. Sesungguhnya jika sapu tangan Sa'ad bin Mu'az berada dalam syurga,
itu lebih aku sukai daripada benda ini. Kamu rasa kagum kan dengan kain ni. Tapi aku nak sebut pada kamu, sapu tangan Sa'ad bin Mu'az itu jauh lebih bernilai daripada kain ini. Allahu Akbar. Sa'ad bin Mu'az ni siapa? Sampai Rasulullah sebut begitu sekali. Sampai peringkat Rasulullah kata, kain sapu tangan Sa'ad bin Mu'az itu sampai dia dalam syurga nanti, kalau dia berada dalam syurga, jauh lebih bernilai daripada kain sutera yang lemah lembut, yang lembut ini sendiri, yang kamu rasa kagum ini. Maknanya bernilai kain sapu tangan Sa'ad bin Mu'az lagi. Sahabat Rasulullah yang waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Waktu mana Sa'ad bin Mu'az ini, waktu mana dia dibawa jenazah dia, diiring sampai ke kubur tu, diiringi seramai lebih kurang 70,000 para sahabat Rasulullah. Diiringi oleh 70,000 para malaikat Allah SWT. Sa'ad bin Mu'az. Kemudian, orang ni sampai peringkat Rasulullah kagum pada dia, amalan dia tu, sampai peringkat pakaian dia tu, sapu tangan dia tu bernilai di sisi Allah. Sehingga kan kain sapu tangan Sa'ad bin Mu'az itu dinilaikan dengan kain lembut tu jauh lebih bernilai kain sapu tangan Sa'ad bin Mu'az. Kenapa dia? Boleh jadi kerana dia takut pada Allah. Gerun, jiwa dia tu bersih. Hati dia dalam keadaan sebersih-bersihnya. Waktu mana dia minta dengan Allah dengan penuh keikhlasan. Amalan dia dengan Islam ni, dia jaga betul-betul hidup dia kepada Allah SWT. Sehingga kan pakaian dia jadi bernilai. Pakaian dia ni, pakaian apa yang bernilai sangat pada saat kain sapu tangan dia tu. Kain sapu tangan dia tu jauh lebih bernilai daripada kain sutera yang dihadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pandangan sahabat tu, kain ni memang takjub dah. Memang lembut sungguh dah di kalangan sahabat-sahabat. Tapi Rasulullah kata, kain sapu tangan Sa'ad bin Mu'az itu jauh lebih bernilai daripada yang disebut dengan keadaan yang, dengan pakaian yang sutera yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kita ni, kopiah kita ni pun tak tentu lagi. Dengan kopiah kita, baju kita ni pun. Maknanya apa dia? Kalau kita nak suruh bernilai di sisi Allah, gunakan untuk mentaati perintah Allah. Pakaian kita, guna pakaian untuk mentaati perintah Allah. Jangan sampai peringkat pakaian kita ni jadi hina dina. Jadi hina dina. Kerana apa dia? Buat maksiat pada Allah. Kadang-kadang ada orang kita ni, bila dia berpakaian, pakaian dia tu tidak menjadikan pakaian untuk taat. Tetapi pakaian untuk menjadi, dia buat maksiat pada Allah. Dia tunjuk aurat dia. Dia pakai pakaian, tapi pakaian dia terdedah aurat dia. Jangan demikianlah. Biar pakaian kita ni menutup aurat kita. Ada orang pakai pakaian, tapi pakaian dia menjadi lambang kemewahan dia. Tidak menjadi lambang ketaatan dia. Rugilah dalam hidup dia. Dalam hidup, biar kita pakaian kita ni menjadi lambang ketakwaan dalam hidup kita. Semakin kita berpakaian, pakaian kita ni, bila kita tengok kain-kain kita yang tersusun tu, kita nampak terus, mudah-mudahan pakaian ni semua berada dalam syurga Allah SWT. Itu cara demikian. Pakaian kita ni lah yang kita akan pakai balik. Bila kita dalam syurga nanti, pakaian yang jauh lebih indah daripada pakaian yang ada di sini. Macam mana cara? Sedekah pakaian kita. Infak pakaian kita tu. Yang cantik-cantik dan sebagainya, kita bagi pada orang soleh. Bagi pada orang-orang yang taat pada perintah Allah. Supaya apa dia? Dia boleh berpakaian sama dengan pakaian kita. Ni orang kita dia tiru pakaian, nak pakai pakaian krokodil. Nak pakai pakaian buaya. Akhirnya dia jadi buaya. Tak kena gayanya. Itu yang menyebabkan rosak pada diri dia. Ataupun di kalangan kita pakai pakaian jenama John Master. Pakaian jenama apa dia? Krokodil. Pakaian jenama Dorcas. Pakaian jenama, dia rasa glamour dengan jenama-jenama sebut. Padahal pakaian yang berjenama pakaian orang soleh itulah jauh lebih bernilai dibandingkan dengan pakaian yang dinamakan jenama orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara. Sebab tu kita memperbanyakkan produk-produk Muslim. Dia panggil demikian. Pakaian-pakaian Muslim. Orang-orang yang meniaga ni, saya nak pesankan, orang yang buka butik-butik dan sebagainya, jenamakan pakaian-pakaian yang mentaati perintah Allah. Bukan pakaian yang kita nak tiru, pakaian-pakaian orang-orang yang tak taat pada perintah Allah.
Tetapi kita guna untuk banyakkan jenama-jenama Muslim, jenama-jenama yang mentaati perintah Allah. Itu cara demikian. Kerana kita bayangkan Rasulullah sebut, sapu tangan Sa'ad bin Mu'az itu jauh lebih bernilai daripada kain sutera yang diberi hadiah oleh orang ni pada aku. Padahal kain sutera ni jadi takjub dah pada sahabat-sahabat. Tapi Rasulullah kata, aku lebih takjub dengan apa dia? Kain sapu tangan Sa'ad bin Mu'az dibandingkan di sisi Allah, dibandingkan dengan yang disebut dengan pakaian sutera ini sendiri. Allahu Akbar. Sampai begitu sekali Rasulullah sebut pada Sa'ad bin Mu'az. Mulianya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi nama kita tak disebut oleh Rasulullah. Tapi bila kita boleh jadi macam Sa'ad bin Mu'az, kita akan jadi demikian dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Itu yang kita kena sentiasa impikan dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Jangan kita jadi orang yang nak tiru orang tu, nak tiru orang ni. Biar kita hidup dalam keadaan kita tiru siapa dalam hidup kita? Sahabat-sahabat Rasulullah. Tiru jenama-jenama siapa? Jenama-jenama orang yang saleh di kalangan kita. Di saat mana orang sedang mengejikan orang-orang alim, orang saleh sekarang ni, kita jangan kitanya terikut sama dengan mereka. Jangan. Tetapi kita jadi orang yang mentaati perintah Allah dalam kehidupan kita. Dalam riwayat lain dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapat hadiah berapa helai baju yang diperbuat daripada sutera dan dihadiahkan pada seorang maharaja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihadiahkan oleh maharaja pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja-raja ni bila dia kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi hadiah pada Rasulullah. Bagi hadiah apa? Kain sutera, baju kain sutera yang dihadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang ada pada masa itu pun berkumpul berhampiran Rasulullah untuk melihat kerana kagum dan memegang baju-baju yang dihadiahkan itu. Sahabat-sahabat bila tahu ada raja-raja bagi hadiah pada Rasulullah kain yang mahal-mahal, yang lembut-lembut, kain daripada yang diperbuat daripada sutera, sahabat-sahabat datang tengok, Allah lembutnya kain ni. Syukurnya di kalangan sahabat ni memegang baju-baju tersebut dan memegang baju tu. Rasulullah bila tengok sahabat-sahabat jadi takjub demikian, Rasulullah tanya balik pada sahabat-sahabat, kamu rasa tertarik ke dengan baju ni? Rasulullah tanya pada sahabat-sahabat. Mereka menjawab, ya Rasulullah, tertarik ya Rasulullah, cantik kain dia, lembut dia, kemudian cara dia, semua tu menjadikan kecantikan pada kami ya Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, demi yang jiwaku pada tangannya, sesungguhnya jika sapu tangan Sa'ad bin Mu'az berada dalam syurga, itu lebih aku sukai daripada benda ini. Allahu Akbar. Padahal sapu tangan ni macam mana kain dia? Kain pula Sa'ad bin Mu'az. Bukanlah sahabat yang paling kaya di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian kain tu pula keras. Sapu tangan pula. Rasulullah kata, sapu tangan Sa'ad bin Mu'az itu jauh lebih bernilai daripada kain ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada salah seorang anak muda, wahai anak muda, bawalah ini pada Abu Jaham dan bawalah kepada kami buah mangganya. Rasulullah kata, anak muda, kamu ambil kain ni, kamu pergi pada berjumpa dengan Abu Jaham, kamu bayar pada Abu Jaham. Maksudnya, kamu bagi pada Abu Jaham kain baju ni, kata Muhammad bin Abdullah Rasulullah, bagi pada dia, dan gantinya apa dia? Buah mangga daripada dia. Dia ada pokok mangga tu, kamu ambil buah mangga dia tu, ganti kepada kain sutera ini sendiri. Itu je nilai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sahabat-sahabat ambil kain ni pergi rumah Abu Jaham, kemudian tukar dengan minta dengan Abu Jaham, kata Rasulullah bagi kain ini pada kamu wahai Abu Jaham. Kemudian lepas itu Rasulullah minta dibayar dengan apa dia? Tukar balik. Tukar dengan yang disebut dengan buah mangga. Senang. Itu je nilai yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kemudian habis tajuk pakaian dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pohon syurga terbelah sehingga keluar daripadanya segala keperluan. Dalam syurga ni ada pohon yang boleh terbelah hingga keluar segala hajat yang dihajati oleh setiap di kalangan orang yang berhajat. Itu cara demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, di dalam syurga itu terdapat sebuah pohon yang nama pohon Tuba. Pohon yang Tuba. Pohon Tuba ni yang Allah Ta'ala berkata pada penduduk syurga, terbelahlah kamu demi hamba-Ku mengikut sesuka hatinya.
Maknanya, berbuahlah kamu wahai pohon tuba mengikut yang diniatkan oleh mana-mana orang yang dia niat saja sesuatu perkara yang daripada kamu wahai pohon tuba, kamu keluarkan hajat dia. Datang berdiri depan pohon tu. Dalam syurga ni ada satu pohon nama dia tuba. Kita berniat, ya Allah, lama dah tak makan musangking. Misal contohnya. Dalam syurga ni, teringat makan musangking. Keluar pohon buah musangking. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kamu keluar. Kemudian ataupun lalu terbelahlah dia mengeluarkan kuda beserta pelana dan kendalinya serta segala keperluan penunggang. Sedangkan bentuknya sesuai dengan hamba tersebut. Allahu Akbar. Yang tu buah. Ada juga yang kamu terbelah pohon tuba, kamu orang ni niat apa dia? Nak naik kereta terbang lah. Misal contohnya. Kereta terbang, lama dah nak tunggu kereta terbang, tak terbang lagi. Misal contohnya, keluar. Pohon tuba tu terbelah, keluar dengan kereta terbang, ataupun dengan apa dia? Dengan driver dia sekali, dengan siap kelengkapan dia sekali. Lalu terbelah pula lah dia dengan mengeluarkan unta tunggangan. Kemudian, unta tunggangan lengkap dengan pelana dan kendalinya. Yang niat, wahai pokok, keluarlah keluar kuda. Wahai pokok, keluarlah keluar unta. Sedangkan bentuknya mengikut kehendak hambanya. Unta tu mengikut kehendak hamba. Boleh jadi kita tak terfikirlah nak keluarkan unta, tapi kita kata, keluarlah jet pejuang, misal contoh, untuk nak pergi serang Israel. Misal contohnya demikian. Kita pun dalam keadaan demikian, pohon tuba ni keluar produk-produk tersebut. Keluar juga daripada pohon itu tunggangan pilihan dan pakaian. Sama ada pokok tuba ni dalam syurga Allah ni, pakaian pun keluar, kemudian tunggangan pun keluar. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibn Al-Mubarak daripada Muammar, daripada Al-As'ad bin Abdullah, daripada Syah bin Husayyab yang cerita perkara demikian. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki, lalu dia berkata, beritahu padaku wahai Rasulullah mengenai pakaian penduduk syurga. Ya Rasulullah, ceritalah pada kami tentang pakaian penduduk syurga ya Rasulullah. Ni di kalangan orang yang dia tahu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, adakah itu berupa pakaian yang sudah tersedia ataupun diperbuat terlebih dahulu ya Rasulullah? Pakaian ni dah siap dah ya Rasulullah, ataupun memang dibuat awal-awal lagi. Pakai je. Kita masuk dalam syurga, kita pakai je terus ya Rasulullah. Sahabat-sahabat ketawa mendengarnya. Ada juga orang yang datang berjumpa dengan Rasulullah, dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, cerita pada aku pakaian yang ada dalam syurga ni, mengenai pakaian penduduk syurga, pakaian tu dah siap ke ataupun kena tempah waktu tu ya Rasulullah. Sahabat-sahabat ketawa dengar. Sehingga Rasulullah berkata, apa yang kamu semua ketawa? Kamu ni ketawa kenapa? Rasulullah tegur balik sahabat-sahabat yang ketawa. Apa salahnya jika seorang tidak tahu bertanya pada orang yang tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur balik sahabat, janganlah ketawa macam tu. Apa salahnya? Dia tak tahu kan? Walaupun soalan tu bunyi soalan bodoh je nampak. Dengar soalan tu macam soalan yang tak logik, ditanya soalan demikian. Tapi dia tak tahu kan? Bila dia tak tahu, dia tanya. Bila dia tanya dengan keadaan yang dia nak tahu, salah ke? Sahabat Rasulullah tegur sahabat-sahabat. Lalu Rasulullah jawab, mana orang tanya tadi? Rasulullah tanya balik, siapa dah tanya soalan tadi? Rasulullah tanya demikian. Dijawab oleh sahabat-sahabat, ini orangnya ya Rasulullah. Ni ya Rasulullah, tunjuk Rasulullah. Ni orang yang tanya tadi. Rasulullah awalnya Rasulullah tegur, jangan ketawakan orang kalau orang tanya. Dah dia tak tahu. Kamu ni ketawakan dia buat apa? Malu orang tersebut. Ni budaya orang kita pun sama juga. Kadang-kadang ada orang kita tanya soalan-soalan tu kadang-kadang soalan-soalan yang bagi kita dah tahu, tapi orang lain belum tahu lagi. Ada lagi orang yang tak tahu, tapi dia tanya soalan. Boleh tak kita jawab? Boleh, jawab. Rasulullah kata jangan tawa pada orang yang tanya soalan demikian. Walaupun bunyinya macam tak cerdik. Soalan yang ditanya tu macam tak cerdik. Lalu Rasulullah tanya balik, mana orang yang tanya tadi? Sahabat-sahabat pun tunjuk. Ni Rasulullah.
Orang yang tanya soalan tadi. Lalu Rasulullah bersabda, bukan demikian wahai saudaraku. Rasulullah kata bukan begitu saudaraku. Akan tetapi pakaian di syurga tu diambil daripada buah-buahan yang ada di sana. Baginda mengucapkan kata-kata ini sebanyak 3 kali. Pakaian tu bukannya begitu. Rasulullah kata, pakaian tu diambil daripada buah-buah dalam syurga tu dijadikan pakaian. Allahu Akbar. Sampai 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak ada pohon di syurga itu melainkan batangnya diperbuat daripada emas. Kalau kita tanya, Allah pakaian daripada buah-buah dalam syurga? Iyalah. Kalau bayangkan batang dia tu pun daripada emas. Buah lagilah bernilai. Buah tersebut. Batang tu pun, semua batang-batang dalam syurga Allah, semua diperbuat daripada emas. Diperbuat daripada emas. Rasulullah sebut demikian. Tak ada pohon pun dalam syurga ni kecuali batang dia diperbuat daripada emas. Batang-batang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas berkata, pohon kurma di syurga itu buahnya adalah permata zamrud yang hijau. Mula disebut demikian. Pohon kurma dalam syurga tu buah dia daripada permata zamrud yang warna hijau. Yang orang sibuk cari kan. Permata zamrud yang paling mahal di dunia. Yang baru ni dijumpai seketul zamrud itu bernilai lebih kurang 40 juta dolar Amerika. Ada yang kata 80 juta dolar Amerika. Yang sebiji kecil je zamrud, permata zamrud ini. Daunnya daripada emas merah. Ini dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Daun dia daripada emas yang warna merah. Sekarang ni kan musim emas mahal ni kan. Musim emas mahal ni. Dan emas merah. Buah dia yang telah masak berwarna putih, lebih putih daripada susu. Buah-buah kurma tu lebih putih daripada air susu. Air susu, kita tengok air susu tu jauh lebih putih. Rasa dia amat manis. Lebih manis daripada madu. Dan pelepahnya dijadikan pakaian oleh penduduk syurga. Ahli-ahli syurga ni ambil pelepah-pelepah tu jadikan pakaian. Macam manalah Allah jadikan dalam syurga tu. Indahnya. Daripada pohon itulah pakaian dan perhiasan mereka yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak yang menceritakan keadaan demikian. Kemudian diriwayatkan bahawa satu kali seorang tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah ada pohon kurma dalam syurga nanti ya Rasulullah? Ada seorang tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam syurga ni ada pohon kurma tak Rasulullah? Kalau orang Melayu kita ni dia akan tanya, dalam syurga tu ada musangking tak ya Rasulullah? Kalau kita tanya demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ada. Rasulullah jawab, ada. Demi yang diriku dalam tangannya baginya batang daripada emas. Batang pohon kurma dalam syurga tu diperbuat daripada emas. Pucuk daripada emas. Pucuk pohon kurma tu pun daripada emas. Pelepah daripada emas. Dan daunnya indah bagaikan hiasan yang paling indah yang pernah dilihat oleh manusia di bumi ini. Kita tengok di atas muka bumi ni cantik sangat. Kadang-kadang kita tengok dalam suasana yang indah sangat. Dipanggil demikian. Kemudian buahnya besar bagaikan botol yang amat besar. Buah dalam syurga ni besar bagaikan botol yang amat besar. Kadang-kadang kan kita pergi, orang sebut, ada kedai air buah gelas besar Ustaz. Kita pergi tengok, bukan gelas, jak besar. Nak sebutnya dia panggil gelas besar. Ia lebih lembut daripada keju. Lebih lembut daripada keju dan juga lebih manis daripada madu. Allahu Akbar. Kena kencing manis ke? Tak ada kencing manis. Tak ada dah kencing manis. Dalam syurga ni tak ada penyakit. Waktu mana kita rasa peluh dalam syurga, peluh tu bau wangi. Perfume yang mewangi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah doalah supaya semua yang mengikuti program pagi-pagi ini di saat yang sebegini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa sangat nak kepada demikian. Kemudian baginda lalu ditanya lagi. Disebut lagi. Ditanya lagi, buahnya besar bagaikan botol besar, lebih lembut daripada keju dan lebih manis daripada madu. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Diriwayatkan bahawa suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sepotong kayu. Satu kali Rasulullah ambil sepotong kayu, lalu Rasulullah berkata pada Jarir radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jarir, seandainya kamu mencari tongkat yang seperti ini di syurga, maka tidak akan kamu perolehi." Kamu cari, satu hari kamu pergi dalam syurga, kamu cari tongkat macam ni. Macam kayu ni. Macam kayu ni, ya. Wahai Jarir, kamu cari tongkat dalam syurga, kamu tak berjumpa. Kamu tak berjumpa, wahai Jarir. Katanya Rasulullah pada Jarir. Jarir tanya lagi, lalu bagaimana dengan pohon dalam syurga, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, pohon di syurga itu, akarnya daripada permata dan emas. Akar dia daripada permata yang indah dan juga emas. Sedangkan di atasnya buah-buahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seseorang kelak akan meminta izin pada Allah di syurga untuk bercocok tanam. Dalam syurga nanti, ahli syurga ni minta dengan Allah untuk nak bercocok tanam. Siapa dia ni? Orang yang biasa bercocok tanam di atas dunia. Kan orang kita ni kan, dia tak boleh tengok ada ruang tanah sikit, dia nak bercocok tanam. Orang Jepun lagi. Orang Jepun, kalau dia di kalangan orang Islam, mukmin, dia masuk dalam syurga nanti, dia ni petani-petani, misal contoh. Orang Korea ke, orang yang disebut dengan petani-petani. Siapa petani-petani dengar ni? Nak sebutnya gambaran, bila kita dalam syurga nanti, kita yang atas dunia ni suka bercocok tanam. Cocok tanam. Kita ada ruang tanah je. Jangan biar kosong tanah kita ni. Tanam tanaman. Bila kita tanam tanaman tadi, mendengar kata itu, dalam syurga nanti, orang yang bercocok tanam di atas dunia ni, dia minta dengan Allah. Ya Allah, lama dah tak berkebun. Lama dah tak masuk ladang. Lama dah tak masuk dalam kebun kelapa sawit dan sebagainya. Bila begitu, dia minta bercocok tanam. Mendengar kata-kata itu, tiba-tiba seorang daripada penduduk padang pasir berkata pada baginda. Ada seorang Arab Badui tanya Rasulullah, bermakna aku tidak dapat menjadi orang yang kamu katakan itu, ya Rasulullah? Kerana aku tidak pernah bercocok tanam, ya Rasulullah. Ada pula Arab Badui tegur Rasulullah. Rasulullah, aku ni duduk tengah padang pasir. Tak pernah bercocok tanam. Aku ni tak boleh bercocok tanam lah dalam syurga nanti. Rasulullah menjawab, bukan demikian. Bahkan aku sendiri yang juga tidak pernah bercocok tanam seperti kamu, mahu bercocok tanam di sana nanti. Aku ni tak pernah pun bertani. Tak pernah pun nak bercocok tanam macam kamu ni. Tapi aku dalam syurga nanti pun aku minta juga. Kerana indahnya dalam syurga tu, di antara benda yang nak dibuat dalam syurga apa dia? Bercocok tanam. Nak bercocok tanam. Selain daripada pergi ke pasar, nak beli barang. Kemudian selain daripada kita macam lebih indah lagi hidup di atas daripada dunia ini. Yang mana jika seorang bercocok tanam di sana, Rasulullah kata, benih yang ditanam itu akan tumbuh dengan segera. Cucuk je masuk dalam tanah, dalam syurga Allah SWT tu, cucuk je masuk, keluar pokok. Keluar pokok terus di sana. Dan memberi hasil yang melimpah. Hasil dia tu pula banyak je. Allah akan bagi. Orang itu berkata lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah akan memperolehi yang demikian melainkan orang Quraisy dan juga Ansar, ya Rasulullah. Orang tu berkata, dapat pada orang Quraisy, orang Ansar lah tu, ya Rasulullah. Kerana mereka adalah para petani. Sedangkan aku tidak. Rasulullah pun dengar je dia sebut gitu. Rasulullah pun ketawa tu sampai Rasulullah ketawa mendengar yang disebut oleh orang Arab Badui sebut. Tak ada dah Rasulullah. Kalau kami ni tak ada harapan lah ya Rasulullah. Mesti Quraisy di kalangan orang Quraisy dan juga orang Ansar lah tu ya Rasulullah, yang dapat nikmat yang sedemikian rupa ya Rasulullah. Allahu Akbar. Dalam syurga Allah. Satu kita ni, biarlah kita nampak hidup kita ni biar dapat syurga. Jangan kita nampak hidup kita untuk dunia. Ni otak kita ni fikir dunia. Kita tak fikir tentang dalam syurga. Ada tak dalam hidup kita ni, suasana kita hidup atas dunia ni, kita fikir macam manalah aku dalam syurga nanti. Macam manalah aku nak melalui titian sirat nanti. Macam manalah aku ni. Biar kita ni ada pada diri kita demikian. Tapi sayang, orang kita ni, dia hidup, dia fikir macam manalah kena PKP ni. Macam manalah kalau sekiranya hidup ni tak ada kerja. Macam manalah kalau hidup ni tak ada makanan. Macam mana? Yang tu je dia fikir. Yang dia nak fikir tentang
Mengenai bagaimana dia dalam syurga nanti, nak dapat masuk dalam syurga tu, tak terfikir dalam pemikiran mereka. Kemudian barulah sampai tajuk antaranya pintu-pintu syurga. Selain daripada pakaian, pepohonan dalam syurga, pintu-pintu syurga dan luas dan bilangannya. Pintu syurga dan luas bilangan pintu syurga ini sendiri. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nantilah dalam membicarakan pintu syurga. Kerana pintu syurga ni panjang sikit dalam perbincangannya, kita akan sebut pada pengajian yang akan datang nanti mengenai perkara-perkara yang panjang ini lagi insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan perbincangan kita ni membawa kebaikan yang terusan dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.